saudari sekalian, negara Israel diasaskan oleh pengganas yang dibawa daripada Eropah bernama Haganah. Inilah kumpulan yang merampas, membunuh, menghalau rakyat Palestin sehingga mereka mendapat negara tahun 47 dan tahun 48 ditiram oleh bangsa-bangsa bersatu. Adakah Israel berkuasa lagi? Tidak! Mereka merampas lagi, mereka membunuh lagi, sehingga berlaku peristiwa Nakba. Puluh ribu rakyat Palestin dihalau. Di semua tempat mereka halau penduduk asli rakyat Palestin. Adakah Israel berkuasa lagi? Tidak! Dikejar rakyat Palestin, dibunuh di kamp Shabra dan Shatila di Lebanon. Adakah Israel berkuasa lagi? Tidak! Mereka mengepung pusat perlindungan United Nations di Qana, Lebanon, yang mati kanak-kanak, wanita, orang tua-tua. Adakah Israel berkuasa lagi? Setelah perjanjian mewujudkan dua negara, two-state solution, mereka terus membuka rumah baru sebanyak 700,000, yaitu di sebelah tebing barat. Adakah mereka berkuasa lagi? Tidak. Mereka terus membekalkan senjata kepada peneroka-peneroka. Rumah yang mereka rampas, tanah yang mereka rampas daripada penduduk Palestin. Enough is enough. Sudah cukup. Kamu sudah jadi mustakbirin. Now, rakyat di seluruh dunia bangun menyokong perjuangan rakyat Palestin. Sekarang hanya tinggal Amerika dan Britain yang menyokong perjuangan, yang menyokong negara Israel. Hanya tinggal Amerika dan Britain. Negara-negara Eropah lain, NGO di negara Eropah, non-Muslim, mereka bangun membela rakyat Palestin. Kita insyaAllah dengan kebangkitan mutakhir ini, kita yakin Israel akan lenyap tidak lama lagi. The right to return. Hak rakyat Palestin kembali ke tanah air mereka. Paham Zionis, dia tak kira agama. Kristen, wartawan Al Jazeera beragama Kristen, mereka bunuh, mereka gereja Kristen pun mereka ludah. Orang Islam yang sedang bersembahyang di Masjid Al-Aqsa, mereka sepak. Hei, kamu boleh bermahajalela lama mana? Labbaik ya Al-Aqsa. Labbaik ya Al-Aqsa. Labbaik ya Al-Aqsa. InsyaAllah hak kembali, the right to return telah tiba sekarang. Kesombongan Zionis Israel akan tamat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Menyentuh persoalan membawa Benjamin Netanyahu ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa atau dengan izin International Criminal Court, ICC. Ingin saya jelaskan di sini bahawa isu berkaitan Palestin sebenarnya telah pun dibawa ke ICC. Untuk makluman yang dipertua, mengikut peruntukan dalam statut Rom, sesuatu jenayah kes antarabangsa yang tersenarai dalam statut tersebut hanya boleh dirujuk kepada pendakwa raya ICC oleh 3 pihak, iaitu sama ada negara-negara ahli statut Rom sendiri, yang mana Malaysia bukan ahlinya, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB, atau dengan inisiatif pendakwa raya ICC sendiri. Palestin telah menerima pakai statut Rom pada tahun 2015. Susulan itu, pendakwa raya ICC telah membuat pemeriksaan awal ke atas situasi Palestin sama ada kriteria-kriteria statut Rom dipenuhi untuk membuka sebarang siasatan. Pada Disember 2019, pihak pendakwa raya ICC memutuskan kriteria-kriteria berkanun di bawah statut Rom dipenuhi bagi membuka siasatan. Seterusnya, pra-perbicaraan dalam kamar telah dilaksanakan pada Februari 2021 untuk menentukan sama ada ICC mempunyai bidang kuasa ke atas situasi Palestin disebabkan ia melibatkan isu perundangan dan wilayah yang kompleks mencakupi tebing Gaza, tebing
Barat dan Baitul Maqdis. Hasil daripada pra-perbicaraan dalam kamar tersebut, pendakwa raya ICC telah mengumumkan pada Mac 2021 untuk membuka siasatan atas situasi Palestin dan dakwaan jenayah dilakukan oleh pihak Israel sejak 13 Jun 2014 tanpa ada tempoh tamat. Justru situasi Palestin sudah pun dalam proses siasatan ICC. Malaysia akan sentiasa menyeru dan bekerjasama dengan negara-negara anggota OIC serta negara-negara sepemikiran agar PBB dapat merujuk isu kekejaman Israel bukan sahaja ke ICC, malah ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa dengan izin International Court of Justice. Pada 30 Disember 2022 yang lalu, PBB telah menerima pakai resolusi 74/247 yang meminta agar ICJ memberi pendapat nasihat atau dengan izin advisory opinion berhubung isu-isu berkaitan Palestin. Lanjutan itu, Malaysia telah mengambil bahagian dalam mengemukakan kenyataan bertulis bagi mendapatkan pendapat nasihat berhubung isu Palestin yang telah diserahkan kepada pendaftar ICJ pada 25 Julai yang lalu, 2023. Kenyataan bertulis berkenaan memberi fokus kepada pencabulan hak rakyat Palestin untuk penentuan nasib sendiri atau dengan izin self-determination oleh Israel. Selain dari penyertaan dalam mengemukakan kenyataan bertulis, Malaysia juga bercadang untuk menyertai sesi lisan yang dijangka berlangsung 19 Februari 2024. Penyertaan Malaysia dan beberapa negara lain sepemikiran dalam proses untuk mendapatkan pendapat nasihat di ICJ berhubung isu Palestin melambangkan komitmen jitu dan berterusan negara dalam membantu mencari penyelesaian konkret terhadap isu dan konflik di Palestin. Jika kita bandingkan dengan jumlah peruntukan cash transfer yang kita bagi kepada sumbangan tunai rahmah, iaitu lebih kurang saya anggap lebih kurang 10 bilion. Rahmah kita bagi 10 bilion. Tetapi subsidi yang kita bagi yang tidak bersasar ini hampir 4 kali ganda daripada apa yang kita bagi kepada bantuan cash transfer rahmah. 4 kali ganda. Tapi yang itu tak bersasar. Yang ini bersasar. Dengan menjimatkan separuh daripada subsidi bahan yang tidak bersasar ini, katakan kita jimatkan 20 bilion. Kerajaan boleh meningkatkan peruntukan kepada bantuan sumbangan tunai rahmah ini. Kalau kita tak mau saving, kita nak bagi kat dia. Sebanyak 3 kali ganda kita boleh meningkatkan. Dengan menyusun balik subsidi yang tak bersasar ini kepada bersasar. Kuantum bayaran ini kerajaan boleh decide. Consumption, apa kebaikannya? Apabila kita bagi itu, cash transfer itu kita jangan bagi sekali, kita bagi tiap-tiap bulan. Dia akan membuatkan satu pusingan ekonomi through consumption. Consumption akan meningkat, berpusing dan akhirnya industrialisasi akan membangun. Dia punya multiplier effect, kalau kita betul-betul susun strategi ini, dia akan memberi kesan yang sangat baik, bagus dan cekap kepada putaran ekonomi negara. Ini bermakna, isi rumah berpendapatan rendah boleh menerima SDR sekitar RM900 sebulan. Kalau bandingkan apa yang kita buat tak bersasar ni. Kita kalau buat sekali one shot, dia tak boleh jadi. Kita nak pastikan kalau kita nak buat, kita ambil jangka masa katakan 5 tahun ataupun 10 tahun. Maknanya every year, kita reduce kita punya subsidi 10%, kemudian second year 10%, third year 10%, fourth year 10%. Maka apabila harga minyak jatuh balik, dia tidak lagi mencecah itu, dan kita stop. Jangan reduce. Sebab harga minyak ni turun naik. Sekarang ni kita berdasarkan $100 per barrel. Sekarang kalau harga minyak jatuh balik 40, dan kita stop. Jadi ini adalah sangat dinamik kita menyusun targeted subsidi. Tapi kalau kita potong sekali one shot, dan kita akan dapat lihat bahawa inflation akan naik begitu tinggi. Kemudian ada kelompok-kelompok masyarakat yang kita panggil underserved, tidak akan dapat manfaat ini, maka mereka ini akan tertinggal. Sebab itu, dengan adanya sistem ini, dan kita sebagai wakil rakyat, ahli parlimen, kita ada semua kawasan yang kita jaga. Kemudian dalam negeri-negeri juga ada Dewan Undangan Negeri, juga ada 500 lebih wakil rakyat. Maka mereka inilah yang memainkan peranan untuk memastikan mana-mana keluarga yang tertinggal. Dan akhirnya selepas 5 atau 10 tahun, kita boleh menyelesaikan DNA Malaysian ekonomi yang bergantung kepada subsidi. Apabila kita bagi subsidi, dia bersasar. Tidak ada orang dapat kepentingan daripada ini kerana tidak ada leakages, ataupun kalau ada, dia tidak sebanyak yang apa hari ini kita boleh bagi. Sistem cash transfer ini adalah sistem terbaik untuk memberi bantuan terus kepada kumpulan yang memerlukan berbanding sistem subsidi pukal hari ini yang bukan sahaja bersifat regresif dengan memberi manfaat kepada yang bukan sahaja bulan berpendapatan tinggi, tetapi juga mendedahkan kepada ketirisan melalui penyelewengan dan penyeludupan bahan api ini ke luar negara. Banyak kita punya subsidi diesel pun pergi ke luar negara. Saya menyambut baik komitmen Yang Amat Berhormat Tan Bun dalam ucapan bajet 2024. Beliau akan menyasarkan subsidi ini berfasa dengan menambahkan sumbangan tunai untuk mengurangkan kesan kenaikan harga bahan api tersebut kepada mereka yang tidak berkemampuan.
Cash transfer ni bermula daripada zaman Barisan Nasional dulu bila Datuk Seri Najib memulakan BRIM. Saya masih ingat lagi waktu itu kita cuba kurangkan subsidi gula bermula daripada situ. Dan kemudian Datuk Seri Najib membuat keputusan bahawa kalau subsidi itu dikurangkan, kita kembalikan kepada rakyat secara bersasar melalui cash transfer. Dan ada kebaikan cash transfer ini. Pertamanya, bila dia berbentuk tunai, penerima itu boleh membuat keputusan sendiri mana satu perkara dalam ataupun barangan atau perkhidmatan yang mereka mau beli dengan bantuan tunai tersebut. Ada mungkin yang mau beli baju sekolah anak, dia bukannya nak minta subsidi beras sebab dia ada sawah ladang di belakang rumah contohnya. Jadi cash transfer ini memberikan kebebasan kepada penerima untuk membelanjakan duit cash itu, pertama. Yang keduanya, cash transfer ini baik untuk local economy. Maknanya kalau di kampung itu ada gerai, ada kedai, ada pasar borong, kalau di Sabah tamu dan sebagainya, kebanyakan duit itu akan dibelanjakan di kawasan kampung masing-masing atau di daerah masing-masing. Ini membolehkan ekonomi di situ berputar. Jadi cash transfer ini dia bersasar, dan yang keduanya dapat membantu ekonomi tempatan, dan yang ketiga memberikan kebebasan kepada penerima untuk membeli barangan dan perkhidmatan yang mereka mahu tanpa perlu kerajaan mengatakan okey, subsidi untuk gula, subsidi untuk tepung, subsidi untuk beras. Jadi dalam keadaan mengurus ekonomi yang agak rumit sekarang ini, cash transfer ini adalah satu pendekatan yang terbaik. Dan bukan saja negara kita yang membuatnya, Singapura pun buat, Saudi Arabia pun buat. Jadi ini salah satu cara untuk membantu orang-orang miskin dan yang tidak berkemampuan, sementara kita memastikan bahawa ekonomi ini tidak perlu terlalu banyak interference dari segi harga mesti diletakkan ceilingnya, floornya dan sebagainya yang membuatkan ekonomi itu tidak bergerak secara bebas dan mencari equilibriumnya.